Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozo Channel, guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura ataupun di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Okey guys, hari ini saya mahu mereaksikan satu lagi video daripada channel Trend Publica. Anda boleh pergi ke channel Trend Publica, klik butang subscribe-nya dan klik butang loceng, tanda sokongan anda juga kepada channel Trend Publica, guys. Tajuk yang kita mahu reaksikan hari ini katanya adalah Profesor Malaysia, bahasa Indonesia menuju bahasa rasmi, PBB, bahasa Melayu terasa ditinggal. Bagaimana ceritanya, guys? Adakah benar apa yang dikatakan oleh Profesor Malaysia ini, guys? Untuk membuktikannya, mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan Brozo. Mari. Bahasa Indonesia menuju bahasa ketujuh di PBB, guys. Inilah pandangan Profesor Teo Kok Seong dari Ini pandangan Universitas daripada Kebangsaan Dr. Teo Malaysia Kok Seong, mengenai bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Beliau mengakui bahasa Indonesia mampu menjadi bahasa ketujuh Perserikatan Bangsa-Bangsa seperti yang ditargetkan pemerintah Indonesia. Ini ada pengakuan jujur daripada Profesor Malaysia, guys, iaitu Teo Kok Seong, mengatakan Indonesia mampu untuk membuktikan bahasa Indonesia ni menjadi bahasa yang ketujuh di dalam PBB. Dalam hal ini, Indonesia berhasrat untuk menjadikan bahasa Indonesia itu bahasa bangsa-bangsa bersatu, bahasa pertubuhan bangsa-bangsa bersatu itu yang ketujuh. Setakat ini 6 bahasa telah diangkat menjadi bahasa-bahasa pertubuhan bangsa-bangsa bersatu, seperti yang disebutkan oleh Hani tadi. Dan Indonesia berhasrat pada tahun 2045, tak lama lagi, dalam 40 tahun lagi, Indonesia mahu merealisasikan bahasa Indonesia itu sebagai bahasa ketujuh untuk pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Pada tahun 2045, sekarang 2022, maknanya lagi 23 tahun dah. Bahasa Indonesia itu adalah menjadi bahasa yang ketujuh di dalam PBB. Dari satu segi, ia bagus sekali lah. Tetapi mereka menegaskan, saya memetik kata-kata yang digunakan oleh wakil mereka. Sekarang ini yang bahasa yang ada di dalam PBB ni, iaitu bahasa Inggeris, bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Sepanyol, bahasa Rusia dan bahasa Perancis. Ada 6 bahasa dan mahu ditambahkan bahasa Indonesia. Maknanya 7 bahasa lah. Itu yang mahu diketengahkan oleh rakyat, oleh Indonesia, ya. Semasa kami berseminar dan bermesyuarat pada tahun 2019, iaitu April di Kuala Lumpur, sewaktu adanya MABIM itu, iaitu mesyuarat tahunan ataupun dui tahunan Majlis Bahasa Brunei, Indonesia dan Malaysia. Mereka berkata mereka mahu jalan sendiri-sendiri. Mereka mahu jalan sendiri lah. Untuk menjadikan bahasa Indonesia itu bahasa yang ketujuh di pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Mereka tidak mahu bekerjasama dengan Malaysia. Mereka mahu jalan sendiri-sendiri. Itu kata-kata daripada wakil mereka. Jadi bagi saya, mereka boleh saja melakukannya sendiri, sebab seperti yang dikatakan oleh saudara Hanafi tadi, daripada 300 juta penutur bahasa Melayu di dunia ini, 270 datang daripada Indonesia. Jadi mereka ada kekuatan di situ. Yang kedua, mereka ada legasi budaya semasa. Kita tidak ada. Dan kalaulah betul bahasa Melayu itu nak diangkat menjadi bahasa penting di dunia, pasti mereka yang nak mengangkat itu akan ke Malaysia untuk memastikan kedudukan bahasa Melayu di Malaysia. Jadi mereka pasti akan mendapati ia melekut di tepi gantang di Malaysia. Ia tidak ada legasi semasa. Di Indonesia memang ia ada legasi semasa yang cukup kuat. Dan kita dapat lihat para pemimpin Indonesia semenjak dahulu sampai ke hari ini, dan saya kira selama-lamanya akan berucap
dalam bahasa Indonesia. Ya, betul, Himpunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Besar. Betul, betul. Ya. Saya kira 2-3 minggu ataupun beberapa hari yang lepas ada perhimpunan ini. Ya, Perdana Menteri kita berucap dalam bahasa Inggeris, sedangkan Presiden Indonesia berucap dalam bahasa Indonesia. Jadi saya kira malang sekali lah kalau kita ditinggalkan dalam hal ini. Okay guys, itulah pandangan jujur daripada Profesor Teo Kok Siong daripada Universiti Kebangsaan Malaysia, mengatakan bahasa Indonesia tidak mustahil suatu hari nanti pada tahun 2045 akan menjadi bahasa yang ketujuh di dalam PBB guys. Itulah yang ditekankan oleh Teo Kok Siong, kerana kita lihat bagaimana Presiden Indonesia apabila menghadiri persidangan PBB, mereka akan berucap dalam bahasa Indonesia. Mereka tidak akan berucap dalam bahasa Inggeris, tetapi lain pula kepada Perdana Menteri Malaysia, mereka akan berucap dalam bahasa Inggeris. Jadi bagaimana untuk Malaysia mengetengahkan bahasa Melayu itu untuk menjadi bahasa international ataupun bahasa kedua di ASEAN, sedangkan Perdana Menteri Malaysia sendiri pun berucap di dalam bahasa Inggeris di dalam PBB. Dan kita lihat di situ Indonesia, walaupun bagaimanapun mereka tetap mengutamakan bahasa Indonesia, walaupun di mana mereka berucap ataupun di mana pun pentas sidang mereka pergi, mereka tetap utamakan bahasa Indonesia. Walau bagaimanapun kita tetap juga mendoakan mudah-mudahan bahasa Melayu ataupun bahasa Malaysia akan juga menjadi bahasa yang akan diutamakan di dalam negara Malaysia lah. Bagi rakyat Cina, bagi rakyat India, haruslah belajarlah bahasa Melayu ya. Kerana kita satu serumpun di dalam Malaysia ini, kita harus utamakan bahasa Melayu kita, kerana baik untuk kita dan baik untuk semua. Seperti di Indonesia kita lihat contohnya, orang Cina, orang India semua bercakap bahasa Indonesia. Itu yang saya sangat respect pada Indonesia. Kalau kita pergi Indonesia, kita tengok ya, orang Cina dia, orang Indianya pasti akan bercakap bahasa Indonesia. Memang bagus penerapan bahasa di sana, kuat bahasa Indonesianya. Sebab itu dikatakan oleh Dr. iaitu sebab itulah yang dikatakan oleh Profesor Teo Kok Siong tadi, Indonesia ada mempunyai 270 juta yang menuturkan bahasa Indonesia, dan tidak mustahil suatu hari nanti bahasa Indonesia akan menjadi bahasa internasional di dalam dunia ini juga. Okey guys, sebenarnya apa pun kita janganlah berbalah sangat tentang bahasa ni kerana ini adalah perkara yang kecil saja. Jadi yang harusnya kita harus bekerjasama, bantu-membantu. Jika ada yang susah kita bantu, ada yang senang tu bantulah yang susah, dan bagi Indonesia bantulah Malaysia, bagi Malaysia bantulah Indonesia. Sepatutnya begitulah kita, sebab kita adalah jiran yang sangat rapat dan jiran yang sangat baik, dan kita bahasa kita pun hampir sama dan makanan kita pun hampir sama. Itulah yang sepatutnya kita harus utamakan dahulu. Okey guys, sampai di sini saja untuk reaction kali ini. Semoga manfaat untuk kami Indonesia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozo Channel. Tanpa sokongan anda, tiadalah Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya mereaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang loceng. Tanda sokongan anda kepada saya. Saya minta maaf kiranya ada tersilap kata dan sepanjang saya melakukan reaction untuk anda semua. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.